Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Kelab 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka di bulan Oktober. Tak lama lagi ramai juga budak sekolah, cuti sekolah, dan kami doakan semoga ada yang ambil exam tu belajar rajin-rajin, semoga lulus peperiksaan tu semua, kan? Dan yang penting jaga kesihatan anda. Zaman-zaman pandemik ni kita tak tahu siapa sihat, siapa kurang sihat. Jaga diri, makan vitamin C banyak-banyak, jangan lupa. Okey, kita akan teruskan puaka hari ini. Seperti biasa, Oktober ni special sikit. Dan kita ada artis veteran yang sudi nak join. Saya tadi pun paksa join. Abang Yusof Marui, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah baik. Suzari baik? Baik. Kekacauan kau masih maintain lah. Alhamdulillah. Tak jalan bawa jemuran. Oh. Itu pun puaka ke? Kau tak tahu dia cakap pakai susuk tak jalan bawa jemuran? Kau ada pasang susuk? Merepek. Dan tak kisahlah. Cakap je lah. Cuma jangan jalan bawah void deck ni, takut orang limpah-limpah barang. Itu yang bahaya. Jangan void deck selamat. Void deck pula salah cakap akulah. Salah cakap. Luar void deck. Luar void deck. Kan? Okay. Betul? Suka. Okey, apa-apa pun. Okey, cerita seram. Selalu kita dengar Abang Yusof Marui melawak kan? Pelawak mesti ada cerita seram ni semua. Time shooting ke, time dulu masih muda tu yang tak jugalah. Pasal sebenarnya Abang Yusof ni nampak aja gaya pendekar tapi penakut. Sama. Engkau pun pendekar? Engkau main apa ilmu? Melekat dinding macam cicak man? Ilmu tepis, Cik Sumaja. Memanglah sebenarnya kalau dari segi pengalaman Abang Yusof sendiri amat jarang lah benda-benda gini. Pasal kita jalan bawa Yasin. Kalau tak bawa Yasin susah juga tau. Betul. Saya jalan bawa handphone. Zaman sekarang. Kalau tak ada handphone, ada juga ayat-ayat kat dalam. Habis on aja lah. Baca. Bukan on aja jalan gitu. Tak. Tak. Kadang-kadang dia datang dia nak pinjam tau. Kasih je lah. Kalau dia boleh. Agaknya jaga rahsia. itu Islam punya tak? Kan. Okey. Apa nak tanya? Zarif? Tak tanya apa-apa pun, cerita seram. Ya Allah, sebenarnya lupa, Abang Yusof tak ada cerita seram, tapi kalau nak diimbas kembali waktu budak-budak ni, boleh dimasukkan cerita misteri? Boleh, misteri, mistik. Okey. Beef stick Okey, alright. So jadi ini cerita ni pasal waktu kat kampung dulu bila Abang Yusof masih budak-budak lah. I think during sekolah rendah gitu. So bapa Abang Yusof ni dia sakit-sakit selalu. Okey. Dan sakit dia tu agak mistik. Mistik ke misteri? Mistik. Misteri lah. Sakit dia tu pergi doktor susah nak sembuh. Doktor pun tak tahu apa sakit dia. Tak detect. Yes. Dia suruh balik aja. So jadi kita usahakan dapatkanlah orang yang pakar. Yalah zaman-zaman dulu kan orang-orang Abang Yusof ni sharing dulu ya. Abang Yusof ni orang Jawa tau. Samalah. Jadi memang kata orang-orang dulu-dulu tu sedikit sebanyak mesti ada ilmu dia lah. So jadi kita ada satu wak tu pun saudara pada my father lah, bapa saya tu.
kerana dia kawan baik waktu kat Indonesia, jadi kita tinggal di Kampung Nekat. Tak tahu you all tahu ke tidak Kampung Nekat? Kampung Nekat kat mana? On Red Road, itu dekat dengan Police Quarters ataupun Police Academy lama tu, Old Thompson Road sana tu. Old Thompson Road pula, Old Academy Police. Kat Thompson Road. So jadi ceritanya gini aja lah, bila bapak lagi sakit tu, so saya masih kecil lagi, mungkin primary school tu. So si Wak tu, nama dia Wak Tamin lah kata, Usop, engkau pergi belakang itu kandang ayam kat rumah belakang kau tu, ambil telur. Berapa biji Wak? 2 biji. Bila dia cakap 2 biji, saya ketawa. Ojo guyon, maknanya jangan gurau. Kata, kenapa Wak? 2 biji aja ambil. Tak ada Wak, bila cakap 2 biji tu saya teringat. Teringat apa? Tak ada. So itu ceritanya lah, kononnya. Jadi saya pun ambil lah, pergi belakang rumah tu, macam naik bukit, pergi ke kandang ayam ataupun dipanggil reban. So ambil lah telur ayam. Tapi sebelum itu mak ada pesan, Usop, ayam ada 5 biji telur. Kalau kau ambil 2, tinggal 3 lah kan ya. Jadi saya pun macam budak-budak kan jujur kan. Pergilah naik belakang, ambil telur tu, bawa turun, kasih pada Wak tu yang nak ubatkan bapak saya. So jadi biasalah dengan dia punya apa tu, dia ada satu keris. Kecil aja keris dia. Dan keris ni tak ada baju atau tak ada sarung. Tapi sebelum tu dia balut dengan kain kuning. Ini abang so ingat-ingat lupa lah dulu umur darjah sekolah rendah kan. Jadi entah macam mana dah disiap-siapkan gitu, dia dah alah senang cakap budak dulu, Wak aku ni macam main magic lah. Macam main magic tu. Kita tengok aje lah. So dengan telur tu, sebelum tu keris tu dijalankan dulu dari seluruh tubuh my father lah, dari atas ini. Orang tua tu pun macam rasa sakit-sakit lah. Lepas tu dia bantu dengan telur tu. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. So dah pendekkan cerita tu, telur tu dia kasih pada saya. Usop, ambil itu cepe. Cepe ni pinggan kecil lah Cepe. Cepe tu pinggan kecil. So jadi ketuk, pecahkan. Ketuk, pecahkan. Apa yang ada kat dalam? Jarum. Engkau kok pandai? Engkau kok pandai jarum? Saya betul. Macam mana kau tahu jarum? Saya nak belajar cakap itu tak pernah pandai saya dulu. Saya dia macam Bukan macam mana kau tahu itu benda jarum? Semua kalau tengok movie tu apa mesti jarum, rambut. Tapi ni jarum patah-patah dah berkarat. Oh ya. Jadi kita budak-budak tak dikasih tahu apa sebab lah. Just tengok ajalah. Itulah telur 2 biji tu. Clear cut tau. Abang Usop pergi kat reban Abang Usop yang ambil 2 biji tu. Tapi ayam tu tak ada ketika tu. Kalau tak aku dah kena patok, kena petok kan. Kan telur ni kita ambil kan. So sekarang patok ke petok? Patok, petok. Abang Usop sebut patok, petok Patok, petok. Dia macam batu bata, patok, petok. Yalah, kita anggap itu je lah. Asalkan jangan puaka sudah. Patok, petok, puaka. Okay. Kan. Sebenarnya patok tu ular, petok tu ayam. Aku tak tahu. Aku main agak aja. Patok, petok. Petok, patok. Cuba kat bawah semua bagi tahu apa patok, petok. Kan bahasa kat Malaysia pun lain mungkin Apa? Tak tahu? Mungkin diorang ada benda lain. Petok, patok. Okey, itu cerita yang pasal misteri telur. Misteri telur. Boleh buat movie, telemovie. Misteri telur. Okey. So lagi satu, waktu memang suka datang ke rumah kita orang malam minggu. Kata orang Jawa tu macam suka macam lek-lekan. Lek-lekan tu macam ngopi-ngopi, relax-relax gitu dah. Because mak Abang Usop memang pandai bikin kopi lah. Orang-orang tua ni kalau minum my mother punya kopi tu, tak tahu nak balik. Ya. Gimana kopi ni? Tahu. Itu nanti dululah. Kita cerita dulu. Jadi bila dia suka datang tu dia cerita-cerita. So satu kali tu dia cerita, dia kata, Usop, Wak ni kadang-kadang balik dari rumah kau pukul 12 malam. Wak jalan kat kawasan
bukan semak lah, macam kebun-kebun, pokok pisang, ada reban ayam, ada rumah orang. So ni Wak nak cerita, tapi kau jangan balik malam, dia bilang. So jalan situ, dia balik dari rumah saya tu, tiba-tiba dia kena lempar pasir. Pas. Orang berilmu, dia tak takut. Kalau Abang Sub dah ditampukan pasir kan, dari mana Dah lama saya tak dengar pasal orang lempar pasir. Dulu pun orang tua-tua semua cakap lempar pasir, tapi sekarang semua main lempar batu mana dia lempar batu? Maksudnya macam ketuturan batu, lah. macam batu kecil, macam apa-apa. Dulu memang so dengar macam bunyi pasir, bunyi bunyi pasir. Jadi bila dia kena lempar pasir tu, dia berhenti, dia tulis kat tempat dekat reban ayam tu ada pokok dan ada buai-buai. Buai-buai tu bergoyang. Okey. Jadi orang tua ni macam apa pasal buai-buai ni goyang, dia pun pergilah ke situ. Tetap bergoyang tau buai-buai tu, tak ada orang ni. Aku tidak kacau engkau. Engkau jangan kacau aku. Dia gertak gitu. Lepas tu? Buai-buai tu berhenti. Jadi bila saya dengar cerita macam itu, bagus juga kalau macam saya jalan atau Abang Usop jalan ada buai-buai bergoyang ke apa kan, Abang Usop pun nak bikin macam gitu. Tapi tak mungkin dia berhenti Dia pusing-pusing lagi. Terus dia jelma. 360 degree. Dia terus jelma. Tak balik modal aku. Kan? Kalau boleh sebab tu orang cakap jangan takut kita lawan orang balik, tapi itulah. Tak jugalah, mana boleh. Ini benda-benda macam gini ni seseorang tu perlu berilmu. Kita tak boleh macam suka-suka hati. Suka kan? Pasal alam gaib dengan alam nyata lain kan. Tapi kenapa kalau benda-benda gini mesti macam orang mesti kasih kopi, cakap pasal kopi teringat. Mesti apa-apa sediakan kopi. Macam lebih kurang budaya kita lah. Maksudnya bukan manusia. Kalau benda-benda ni sediakan dia kopi atau bagikan dia kopi, lepas tu berbincang. Tak ada lah. Tak ada. So, saya dengar macam tu. Okey, nanti disediakan kopi. Nak apa? Nak kopi? Okey, kita kopi. Macam gitu ditaruh je. Okey dah. Berbual dengan siapa? Benda gaib tu. Biar betul tak tahu. Kadang kalau macam cerita Indonesia kan, kopi. Apa-apa mesti kopi. Sediakan kopi. Mesti ada kopi. Saya heran asal mesti kopi. Tak tahu. Ingat tanya. Sebab tu saya sediakan kopi. Ni betul ke Abang Yusof kita interview? Ini ada tak ada apa-apa lah. Ya. Okey. Burung hantu punya kopi. Biar tak ngantuk lah. Okey. So jadi itu yang cerita yang kedua tu lah, pasal buai-buai itulah. Dan Wak ini pun memang dia, akuilah dia pun penghulu kampung, dia pun kira Wak saya. Dia pun traditional punya tukang rawat. Dia suka berbual dengan Abang Sop pasal I do not. Abang Sop suka dengar orang-orang tua ni cerita-cerita. Jadi kan kita jolok-jolok dengarlah cerita. Wak cerita lagi, Wak cerita gini, dia pun cerita. So jadi ada satu ketika tu dia kata dia macam pecah tembelang dia lah, yang dia tu nuntut ilmu. Dia kata okey, Wak nak cerita satu yang mana Wak betapa, dia bilang. Ini cerita pertapaan tau. Bertapa. Dia bertapa. Orang-orang dulu kan suka bertapa kan. So dalam ujian terakhir tu nanti pertapaan hari terakhir tu nanti ada ujian. Jadi dia diuji. Jadi kalau dia macam takut, kalau benda tu macam menggerunkan, mungkin dia lari. Kalau perkara tu macam terlalu menapsukan, dia akan tergugat. Something like that. Kalau macam benda tu agak melucukan, kalau dia tak tahan, dia ketawa, akan tak boleh. Jadi dia nak kena zikir. Jadi dia cakap segala-gala yang ujian yang dihadapi tu dia boleh hadapi tau, dengan contoh muka yang menggerunkan, menakutkan, mengerikan. Dia dapat istighfar, zikir. Habis termasuk yang mendatangkan nafsu. Dengan Abang Usop budak-budak dia cerita nafsu, manalah kita tahu kan. Ya dengar aja lah, macam orang Jawa kata ngawa gitu. Apalah Wak ni cerita ni kan. So jadi dia cerita, dia kata ada satu macam perempuan cantik, seksi, you know. Dulu masih budak-budak, I think Abang Usop tak tahu sebut seksi perkataan tu apa? Seksi kan. Tak tahu kan. Ingat macam dengan teksi gitu kan.
So jadi dia cerita seksi gitu dia. Okey. Dia boleh kontrol tau Suzari. Yang dia kalah tu tapi dia dapat atasi juga. Dia ketawa dalam hati. Dia kata, kau tahu kodok? Kodok. Ha. Kodok. Katak, kodok. Kodok tu dengan katak lain. Katak ada cantik sikit tau. Kodok yang besar. Kodok yang besar yang macam hodo gitu kan. Depan dia joget tau. Oh ya. Dengan tangan dia kata kodok kan macam mana. Ya aku jadi macam kodok pula. Ujian dia macam itu juga Ujian tapi dia dapat kontrol. Dia kata dia dapat kontrol. Dia gelati juga dalam hati. Tapi akhirnya dia berjaya. Alhamdulillah. Itu sebab wak saya tu atau wak Abang Usop tu ilmu dia tinggi lah. Kalau kita nampak kodok joget, nak ketawa ke nak takut? Kau sekarang ni. Itu yang Tengoklah ujian tu. Diorang tahu kodok ke tidak ni? Tahu. Toad. Toad. Kalau kata frog. Kalau tadpole Budu. Kan? Budu. Aku tak tahu. Aku tahu anak katak je. Budu bagi tahu semua budu betul Ingatkan budu yang makan tu budu. Hempedu. Hempedu lain. Ni budu yang makan kat apa? Malaysia budu saya suka budu. Tapi anak katak kat Kelantan tu Nama apa okey. Google lah semua sendiri. Lepas tu bagi tahu kita kat bawah ni komen anak katak nama apa. Berudu. Berudu anak katak berudu. Okey. Baik, kita tahu nama anak katak tu berudu. Okey, ada cerita lain? Ada juga tapi itu yang cerita masih budak-budak tu lah kan? Bila buat cerita remajanya pula. Okey, sebelum ke alam remaja, bila paman datuk Wak Tamin. Wak Tamin. Tu belajar gini-gini, ada tak macam yang anak-anak buahnya tengok macam ada yang nak belajar ke, ada macam interested nak tanya bila dah besar nak belajar, ada? Adalah, tapi ketika tu Abang Usop masih kecil, jadi saya tak tahu sangatlah ketika tu. Mungkin yang dah peringkat remaja ketika tu, terutama sekali anak-anaknya yang dah remaja mungkin ada belajar-belajar jugalah. Pasal ini penceritaannya di dalam rumah kita lah ketika tu dia bercerita lah. Betul. Waktu itu saya ataupun Abang Usop rasa memang ilmu orang tu tinggi lah. Kan? Very tinggi. Betul. Dari segi dia punya everything lah. So tu sebab kita orang-orang kampung Nekat tu menganggap beliau macam doktor kampung Nekat lah. Doktor Melayu kita, anything ke apa semua jumpa dia. Ni kalau orang daripada kampung Nekat ni yang dah tinggal kat flat ni semua mesti kau dengar mesti teringat suka. Kenangan lama. Memang ya betul. Memang saya dengan penduduk bekas penduduk kampung Nekat kita masih keep in touch. Masih lagi dalam grup chat kita dan sebagainya. So jadi kalau dia tengok ni agaknya si Usop tu lah. Siapa nama kampung dia tu kan? Dia berbual tu pasal kampung Nekat. Sebenarnya kampung Nekat tu sendiri saya berpengetahuan dari kecil sampai ke dewasa tu, kawasan tu kehantuan keras dan kependekaran. Ada dua. Pendekar dan kehantuan lah. Entah betul ke tidak ke kata aku tu. Boleh untuk asal kita faham. Kehantuan dan pendekar. So jadi banyak sudut-sudut tu berlaku peristiwa-peristiwa yang sekejap lagi nanti kalau mana Abang Usop ingat, Abang Usop akan ceritakan. Satu contoh tu cerita yang disebut Pokok Belimbing. Pokok Belimbing tu dekat dengan rumah Abang Usop. Turun dari jalan raya atas tu, turun bawah bukit tu Pokok Belimbing tu. So siang tu Pokok Belimbing tu you all tengok tu macam biasa-biasa. Di bawahnya kita duduk gunting rambut yang abang-abang apa kan. Kita duduk bersimbang, relax one corner kat situ. Tu siang hari. Malam hari cerita dah lain. Siapa juga balik dari situ lari. Tak ada yang tak lari. Pasal diorang ceritakan Pokok Belimbing tu macam-macam ada. So tiba-tiba terbayang Pokok Belimbing, betul-betul macam ada ambin gitu. Yes, diorang dirikan sendiri ambin tu. Dirikan sendiri duduk-duduk. Tu siang hari, petang hari. Masuk maghrib minta ampun lah semua. Kan? Yes. Dulu tu ketika tu tahun 70-an lah budak-budak kerja macam kakak-kakak kerja kat
kilang-kilang Kilang. balik pukul 10.30 atau 11 malam. Turun situ aja mesti lari lintah pukang. Apa kisahnya? Okey, kat situ ada si kakak rock tu. Fatimah Rocker tu. Tu dipanggil. Saya Abang Sob agak sensitif nak sebut dia, takut. Fatimah tak boleh je sebut lah. dah Fatimah Rocker So dia memang melekat kat situlah. Dan Dan pokok tu sendiri bila siang hari kita panjat-panjat, nampak paku. Abang-abang kat sana ketuk paku. Kononnya lah tu. Banyak paku tau kat pokok belimbing tu. Dan buah dia bila bermusim, Suzairi, Sedap. punya lebat. Sampai jatuh bersipar-sipar, sampai penyik-penyik semua. tak ada orang ambil. Tak ada. Kenapa? Sebab takut kakak tu kat situ. Tidak. Habis? Masam. Kejadah apa aku nak makan buah belimbing masam? Bukankah buah belimbing makin Cantik kan? Jackfruit dia panggil kan? bukan jackfruit, starfruit. Starfruit. Alamak, sasul aku jackfruit. Jackfruit nangka lah, Sob. Kau ni berbual dengan Suzairi, kau jadi goblok pula, Sob. Okey. Okey. Ya, jackfruit lah. Kan? Jackfruit dah, starfruit betul-betul. Starfruit. Aku belimbing tu cantik-cantik tapi Masam. masam. Tapi berhasiat tu. Yes. Berhasiat gila tu. Tapi kenapa? Adakah disebabkan hamba Allah tu kat situ? Tak tahu mindset orang macam gitu kan. So, jangan makan nanti kan takut Tak, ke. semua tak ada makan pasal dia masam. Masam ni pasal, masamnya. Bercakap pasal paku baru teringat dulu kat kampung mesti nampak macam pokok ada paku. Mungkin baru Iyalah, teringat. Mungkin lah Pasal dia orang percaya tu budak-budak tu kita ketukkan dengan paku kat sini lah. Tapi tetap Kan? gedebak-gedebuk lah itu. Kesian pokok tu dipaku. Lah, tapi memanglah itu pokok belimbing tu, habis pokok tu dekat dengan surau. Kan? Berentap tu agaknya tu. Saya pun tak tahu lah ketika tu, ya Allah. Saya mampu angkat bahu je. Yes. Kan? Dan ada pula tu yang sebelah sudut sana yang dipanggil pokok buah kana. Tu macam-macam lah orang nampak. Dah lama tak dengar buah kana. Yes, pokok buah kana tu tinggi besar, mata merah. Apa yang tinggi besar mata merah? Macam apa tu? Lembaga ni? Tapi tak semua orang boleh nampak. Nasib. Kalau kena kau punya TikTok kau ternampak lah. Kalau tak lah. Tapi Abang Sob so far tak nampak lah. Orang banyak cerita. Tapi kalau jalan dekat pokok buah kana tu 100 meters lah. Tak ada slow motion punya. Lari. Lari terus slow down dah sampai surau. Sampai surau turun bawah bukit, diorang kata kat situ ada. Tak jadi turun bawah bukit. Lari terus turun kat pokok belimbing lagi rumah Abang Sob kan, turun bawah bukit. Pun seram juga, tapi terpaksalah rumah kat bawah. Dia lari juga. Keras betul lah. Tapi nanti mesti orang tertanya, kenapa mesti kat pokok belimbing, kenapa mesti kat pokok buah kana? Pokok pisang, tebu. Tebu pula. Tebu Tebulah pasal dia macam kebun-kebun gitu. Pokok pisang dia tidaklah besar tapi dia berkumpul-kumpul campur dengan pokok tebu ataupun pokok-pokok ubi kayu. Tapi dia bikin macam kebun. Tapi kalau siang Suzairi, you tengok cantik. Ambil lah pucuk ubi tu, petik lah, masak lemak gitu. Siang hari. Tapi bila dah malam hari cerita dia lain. Ada wak kat sana cakap, ya itu kan shift dia. Shift. Kalau kau shift pagi, dia shift malam. Ustaz pun cakap macam gitu. Kalau malam kau orang semua tidur, yang kau merayap tu siapa suruh? So jadi digalakkan kalau boleh jangan balik malam-malam. Betul. Ni cakap pasal kita side track sikit Kalau orang lama-lama, orang kat kampung tu kalau maghrib semua tak keluar rumah, pintu tingkap semua tutup. Betul. Tapi zaman sekarang kenapa waktu maghrib pun ada yang buka pintu? Tak jugalah. Kita juga terbiasa. Saya dan anak-anak semua termasuk orang rumah saya, sebelum maghrib tingkap semua tutup. Tutup kan? Yes. Dia bukan zaman dulu ada, zaman sekarang tak ada. Atau zaman sekarang ada, zaman dulu tak ada. Dari day one dia dah memang dah ada. Cuma alam lain lah. Tutup aja lah ya semua. Tutup semua tutup. Pasal antara senja tu nak ke maghrib tu, itulah masanya yang kau jeling sana, ni pun nak masuk senja maghrib kan. Betul? Itu yang harus kita nak kena jagalah. Tutup tingkap dan sebagainya.
Kalau tidak dia berkeliaran kat tepi tingkap, tengok-tengokkan Ya, kita. dia tengok sini. Jadi bila dia dengar azan maghrib je, bertaburan lah dia. Dah habis azan datang balik. Itu kalau macam rumah tu so called tidak bersih lah. Yalah faham. Kalau rumah tak bersih, rumah tak bikin Tak yalah faham lah ya. tempat solat, Kan? ngaji-ngaji. Kan? Kalau tak pandai ngaji, kau buka je lah kaset Dengar tu. lagu-lagu. Dengar lagu-lagu tu. Lagu pula dengan ngaji. Aku pun ikut cakap lagu. Okey, tu cerita kat Kampung Nekat. Time syuting macam mana? Shooting alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lah. Tapi ni cerita Kampung Nekat belum habis. Belum. Okey, sorry. Okey, bila dah peringkat remaja tu, bila dah mula peringkat kata orang atas remaja sikit lah, dah mula dating tu kan kononnya after sekolah tu. So ini cerita betul lah, yang mana Abang Usop buat perjanjian pada diri sendiri. Walaupun kau merayap keluar, harus balik sebelum pukul 12 malam. Okey. Okay? Ini sendiri janji tau. Jalan-jalan balik dengan kawan-kawan, balik merayap ke apa gelebak-gelebuk. Nak masuk kampung on red road tu, jangan lebih pukul 12 malam. Okeylah 11.50 ke sebelum pukul 12 macam okeylah, tak begitu takut lah. Ini perjanjian diri sendiri ni. So jadi ada satu ketika tu balik, konon balik dating lah. So balik masuk on red road tu, kita entrance-nya dari Whitley Road, barak polis sebelah depan. Dia satu jalan aja tau. Kalau yang dari belakang Mount Pleasant Road, kau Mount Pleasant Road memang keras. Kau jangan main-main. Sebab selalu kau daripada Orchard tentu nak pergi Mediacorp kan. Lepas tu terus Jalan Mount Pleasant. Driver cakap, dia ceritakan this one 7 o'clock driver all don't want to go inside this Mount Pleasant Road. Betul. Tapi dia tetap jalan juga. Dia ceritakan aja. Yelah. Memang itu ya Allah ya Tuhanku. Dari zaman dulu. Wow. Dari zaman dulu tu Mount Pleasant tu. Pasal di situ kawasan tu rumah-rumah British lama, rumah-rumah orang-orang putih besar-besar semua. Satu rumah semacam gedung gitu, ada hutan rimba dia dan sebagainya. Jadi kalau dari sebelah sudut belakang kita masuk dari Mount Pleasant Road, masuk on red road. Kalau dari Whitley Road depan, masuk ke dari depan tu on red road. Jadi kita tak ada jalan lain. Itulah laluan kita. Pergi balik. Jadi bila Abang Usop nak balik masuk ke kampung tu, kita on red road tu semua police quarters A sampai K. Sampai aja kat situ dah letakkan kononnya Kampung Nekat lah. Barak polis Kampung Nekat. Masuk aja. So ketika tu Abang Usop balik, kat tepi sini ada sebuah rumah. Sebuah rumah tu memang biasalah rumah-rumah kampung kan. Jam dia memang kuat lah bunyinya, yang boleh kebetulan tu Suzairi, bila Abang Usop sampai depan tepi rumah dia, teng. Abang Usop boleh berdiri tunggu, kira 12. Teng 2. Bukan nak lari tau. Betul. Bukan nak lari tau. Teng sampai habis tau. 12. Ya Allah, aku dah janji dengan diri aku jangan balik pukul 12. Sekarang dah pukul 12. Dah mula tau. Sekali nekat lah. Bismillah. Taulah konon pendekar kan. Jalan tangan gini tau. Konon ni kalau datang nak cepuk lah. Konon lah. Jalan gini. Sekali entah Suzairi kat depan tu. Ya Allah. Benda kakak rocker tu. Kat situ ada warung siang warung. Memang tempat bersembang. Itu tempat warung, ada dinding tu. Habis macam tak tahulah dinding biasa, habis lampu-lampu kampung dulu, lampu warna oren gitu kan. Kali tengok, ya Allah, melekat bentuk dia, rambut panjang dia putih. Dia macam nampak, tak boleh nampak dari depan tau, dari tepi tau. Berderap, terus ghostan. Aku lupa nak baca apa-apa lah. Turun lari lintang pukang. Lari tau, lari bawah pun ada certain area yang pun banyak benda-benda tu. Banyaklah Kampung Nekat ni. Lari sampai kalang kabut, sampai rumah mak tahu. Kan
Kan? Jumpa kan? Dia cakap gitu. Siapa suruh balik pukul 12 malam? Dah lah, dah tahu salah sendiri kan. Dah bersihkan badan semua, dah ketakutan dah. Oh gitu. Sekarang entah macam mana, okeylah. Besok malam dia cari beberapa kawan. Sezari, Ahmad, Ali, mari ikut aku lah. Aku Dah pergi semalam tempat tu? nampak kakak tu lah waktu. Iya ke? Pukul berapa? Pukul 12 aku tu. Okey. Tapi kita jangan pergi pukul 12, aku seram lah. Kita pergi sebelum pukul 12. Okeylah, kita pergi. Sama tempat position tu tau, tapi belum pukul 12. Kali betul-betul tengok. Tengok betul-betul. Semua macam nampak tau. Rupanya apa? Daun pisang dengan daun apa melekat, dia goyang-goyang jadi macam Nampak dia. macam dia. Macam dia. Mata aku salah ke? Habis yang putih tu? Itulah, jadi nampak shadow tu. Rupanya dinding tu dinding putih. Oh. Daun tu daun shadow macam bayang-bayang kan. Faham. Jadi bergoyang-goyang gitu. Habis yang rambut panjang putih dari mana datang? Wire-wire, dulu kampung banyak wire. Agaknya lah. Bayang-bayang wire. Jadi gitulah. Dia punya ketakutan sangat tu. Kan? Ya Allah. Dah lah diorang cerita kat tepi sana dia, tapi abang tu balik naik motor Vespa, dia corner kat tepi surau, tak dia lagi duduk. Kata guru tu golek dengan motor-motor dia. Itu cerita yang kita dengar. Abang tu lah. Kita masih belasan tahun kan. Lepas tu sekarang nampak pula. Tapi itulah, sekali bila kita recheck balik, rupanya bayang-bayang. Tapi tetap rasa Dia jugalah. Pasal kita buat perjanjian, kau jangan balik pukul 12 ke lebih lah. Kan? Selamat nampak. Kau tukar jadi tikus? Cinderella. Ya tak, ya juga tertinggal kasut aku satu. Lah Cinderella pukul 12 lah. Aku Cinderella. Okey. Kampung Nekat Ada lagi pasal Kampung Nekat? Itu sebenarnya ada jugalah. Banyak lah kan. Cuma ingat-ingat lupa lah. Kalau satu misteri tu, macam waktu muda-muda dulu Abang Sob suka tidur surau. Rumah kami dekat dengan surau. So ada beberapa kawan suka tidur surau. Konon-konon malam minggu, lepas tu kita bangun subuh bersembayang dengan orang-orang tua semualah. Dan lepas tu ada satu orang tua macam beri ceramah agama. Tapi semua dengar gitu. Sekali awak tengok, kalau ada 7 orang, 7 tidur. Budak-budak ni 7 tidur. Wah, ni kurang asam bocah-bocah. Aku ngomong agama kok semua turu. Turu tidur? Turu tidur. Ada cerita yang macam ada abang-abang. Ada satu hamba Allah tu abang lah. Sorry to say lah, ni bukan aib lah. Ni just cerita lah Dia mabuk, minum lah. Ini cerita juga. Dia tidurlah kat beranda surau. Besok pagi dia sadar kat kubur Cina atas bukit. Wow. Siapa angkat pun dia tak tahu. Wow. It is jauh kubur Cina. Tak ada atas bukit. Rumah kita orang, kampung kita kelilingnya semua kubur Cina. Pasal kampung Nekat tu macam valley tau. Jadi atas bukit tu semua kubur-kubur. Habis itu rumah sampai kat tempat longkang tu. Jadi macam valley lah kampung Nekat ni. So yang opposite Polis Akademi lama tu kan satu bukit kita kan ada. Yalah. Macam Okeylah, kalau untuk pengetahuan Suzari, sekarang ni on Red Road tu, situ ada jail bawah tanah kan. So itu ada jail kat situ yang mana 4 buah rumah kampung kat situ dirobohkan dan pindah ke Kampung Jintai. So dibikinkan itulah. Tu atas punya atas tu bukit tu semua kubur Cina. Dan turun kubur Cina tu sampai ke Whitley Road. Atau sampai ke Mount Pleasant. Rumah kita ni dikelilingi. Dikelilingi. Sebab tu oleh Mediacorp kubur lama Cina. pun terbukit. Yes, itu correct, kubur Cina tu sampai ke Mediacorp lama tu lah. Yang dipanggil Bukit Brown dan sebagainya. Bukit Brown, tu. Faham. Itu semua sejarah sekitaran kita lah. Kampung Jintai, Jalan Masyur, Mount Pleasant sendiri, on Red Road, Thompson Road. So jadi itulah budak tu tiba-tiba ada kat situ. Ketika tu diorang pun dah jangan main-main kat surau ni, tak boleh sembarang-sembarang. Betul. Dan ada juga cerita surau tu ada keranda. Keranda memanglah kosong dulu lah kan, kosong. untuk standby. Yes, correct. Untuk standby.
Tapi khabarnya tu bila nak ada orang meninggal, Bergoyang. yes, berbunyi. Dia macam kasih tahu. Tapi kita ni semua dah faham bunyi tu, kita tak takut lah. Cuma kita, siapa yang akan meninggal Tapi kalau orang yang tak tahu, takut lah benda keledek. Yelah, keranda. Kan. Tapi kadang-kadang orang cakap tak adalah, itu ada cicak pula, ada tikus lari ke, ada kucing lari ke, jadi bunyi geledek-geledek je. Saya cuma ingat dulu kat Jalan Kekal dulu ada surau kan. Surau kat tepi, ujung, belakang. Kita budak-budak kita. Lepas tu dah habis, kita time tu bulan puasa ke apa lah, terawih ke apa dah habis. Kan semua dah keluar dah balik kan. Lepas tu kita kat luar ketawa lah, ketawa kuat-kuat. Kat mana tu? Kat kaki bukit di belakang. Oh, kaki bukit, okey. Lepas tu ketawa, tiba-tiba daripada arah masjid tu bunyi satu bang. Bang! Semua terdiam. Semua balik. Tak tahu lah tu orang ke. Beramai ke kita tu? Kita budak-budak je, yang lain semua masjid dah gelap. Dengan lampu kecil-kecil je gitu. Kita kat luar je. Bunyi gedebang je gitu lah. Kuat. Tu semua, apa tu semua lari. Mungkin apa? Orang penjaga masjid ke tak nak tahu kan kita, dia just main bang tu siap. Hoi. Diam lah korang. Mungkin. Okay. Kan. So lagi si syuting? Syuting, alhamdulillah syuting tak ada apa-apa lah. Cuma ada satu cerita ni, seorang budak, my anak murid, my anak murid drama. Kita lagi berlatih drama. Dan malam ni 9:10. Budak perempuan ni mudah dirasuk lah. Okay. So jadi lagi berlatih tu, tiba-tiba dia nangis, menjerit, dia tergulik-gulik. Gulik, dia pergi kat tepi dinding tu, dia mengilai. Alamak, kita jadi ketakutan lah kan. So jadi dah gitu, kita tak tahu siapa kita nak suruh tolong. Jadi ada satu kawan tu, dia kata nanti aku panggil abang ipar aku lah untuk tengokkan. Tiba-tiba dia macam dirasuk lah. Jadi Abang Sob kira macam ketua drama waktu berlatih tu, macam kita bertanggungjawab lah, ni anak murid kita kan. So kita usahakan apa yang kita tahulah, ayat-ayat suci mana yang patut. Jadi kita dalam 3 orang pegang dia tau. Kuat Suzairi dia. Dia punya, ya Allah, kita pegang grip sana, grip sini, pegang kat kaki. Yang kat kaki tu parah lah. Kena tendang. Mudah tendang. Yang kat tangan tu kalau kita kunci betul, sedikit sebanyak kependekaran tu kita pakailah kan. Grip punya grip lah. So sambil baca lah. Ada redanya lah, tapi dia tetap macam meracau sampai abang tu datang. So bila abang tu yang pakar tu datang, dia tengok abang tu pun dia macam lagi menjerit-jerit tau. Jadi abang tu pun okey, tak apa, nanti abang uruskan. So dia dah, dia punya ilmu kan, kita tengok je lah. So jadi macam dah reda, dah habis lah. So dah reda, kita cut latihan, kita turun balik. So ini I think Abang Sob diikut. Kena ikut? Tapi Abang Sob tak tahu ketika tu. So balik naik motor tu macam merinding. Yalah, meremang. Meremang gitu. Merinding. So kenapa ni? Masih siang ketika itu, 10:30, 11. Balik rumah ketika itu masih bujang Suzairi, tinggal dengan mak. 2 orang je ketika itu kat Jurong East. Dah sampai rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, mak, Usop dah balik. Mak Abang Usop ni, dia orangnya tidur ayam. Kelitik aja dia boleh dengar. Nanti dia kejam mata, kau dah balik, pukul berapa tu? Dia tahu tau. Pukul 1 ke pukul 2 kan, dia balik kan, orang bujang kan. So itu hari pukul 10:11 gitu lah. Merinding tau. Ya Allah, kenapa ni aku takut ni, sampai habis ketuk pintu, mak tak buka-buka. Mak tidur je. Semua bilik lampu semua Abang Sob buka tau. Masih merinding ni. Tak sedap macam bulu roma naik dah. Terus mandi semualah, dah mandi semua. Ketika tu belum sembahyang isyak, so terus ambil wuduk sembahyang isyak. Mak tak sadar-sadar masuk bilik sendiri sembahyang isyak. Jadi sembahyang isyak, Suzairi tahu dalam merinding tu Abang Sob baca macam Abang Sob jadi imam tau. Maknanya baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. My mother tak bangun-bangun.
Sampai 4 rakaat tu, habis beri salam gitu, baru lega. Matikan lampu balik semua, Abang Sok sambung tengok midnight sampai 3 pagi, tak ada apa-apa pun. Itulah sejarahnya yang Abang Sok diikut disebabkan gerib budak tu kan, kasih ayat gitu gini gedebak-gedebuk. Kau nak test aku. Yes, Mungkin betul. Sama macam mana kau tahu? Apa? Budak perempuan tu tengok main anak buah. Abang Usop, kau jaga kau. Betul macam gitu? Betul, ya Allah. Seram aku. Pandai pula panggil nama. Anak Iyalah. murid aku. Oh, okey, faham. Cuma benda tu je yang masuk. Betul. Jasadnya dia. Yalah. Dia boleh panggil Abang Usop lagi. Tapi itu tak itu okeylah, ada abang tu dah uruskan dah, alhamdulillah lah. Itulah pertama kali rasa merinding semerinding-rindingnya. Rupanya dia. Oh. Aduh. Kan? Tu jangan main-main lah kalau macam ilmu tak kuat. Tak kurang. Ya. Jangan. Tapi cuma sekarang Abang Usop heran juga budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak milenium ni berani pula yang dikatakan macam Ghostbuster gitu. Berani pula dia orang. Belum kena? Ya. Maksudnya belum alami. Oh. Belum Dalam kena lah hati pula. berani pula. Habis ada juga yang Abang Usop dapat tahu, sebahagian kawan-kawan Abang Usop yang ada boleh nampak. Macam mana tu? Macam gitu? Kau bikin program puaka takkan kau tak tahu. Tak tahulah hijab dia terbuka lah tu agaknya. Itu dia perkataan dia apa tu? Hijabnya terbuka. Macam Dan langsi mata gitu kan, dia angkat terbuka. gitu kan. Jadi nasihat ustaz katanya kalau siapa yang ada hijab terbuka tu sebaik-baiknya diruqyahkan. Maksudnya ditutup balik. Tutup balik. Okey, ada orang yang boleh usahakan. Boleh. Dan ada orang yang boleh buka. Ada orang boleh buka, ada orang boleh tutup, atau ada orang memang ajar lagi macam nak tengok buka. Nak. Tak nak ah. Ayo kita buka sekarang. Buka apa? Suruh tanya buka apa? Tak tahu. Susah. Dia memandai pula. Abang Usop ni penakut sikit. Okey, ada last cerita. Kalau siapa nak dengar cerita Abang Usop lagi panjang-panjang, ada banyak cerita ni. Kita boleh ke Poker Special ke, panggil lagi ke kan? Ada lagi satu ni. Okey, boleh. Ini boleh. Ada masa lagi? Okey. Ini pasal you cakap pasal acting kan? Ya, waktu acting semua tu kan ada tak gangguan-gangguan dan sebagainya. Alhamdulillah lah, dulu kalau drama-drama pentas itu perkara biasa lah. Tapi selalu kalau kita nak buat drama pentas tu, selalunya ada pakar-pakar, ada doa selamat dan sebagainya, you know. Tahulah pentas Victoria tu bukannya drama center tu. Faham kat mana semua. Sebab mungkin apa tahu, kita berlakon karakter-karakter, kita tinggalkan karakter tu kat stage ke, mungkin kita tak tahu. Bukan cakap itu aja, cerita komedi pun tak ada kena-mena cerita misteri, tapi ada tempatnya sendiri. Yalah, tu kosong. So okey, berbalik yang cerita ini, Abang Usop tiba-tiba terima panggilan, ada seorang hamba Allah tu nak disuruh jumpa producer untuk bikin skrip komedi telemovie. So kata okeylah, alhamdulillah kalau ada orang yakin dengan my kebolehan tulis skrip lah telemovie tu lah. So lepas isyak tu ada satu hamba Allah tu datang pakai kereta fetch me tau. Okey, Abang Usop apa khabar? Saya bla bla bla. Okey, nanti saya akan bawa Abang Usop pergi jumpa penerbitnya. Saya cuma just assistant dia lah, something like that. So dari rumah saya tu naik kereta pergi ke Jalan Kayu, Mr. Prata or something like that. Kat Jalan Kayu. Kemudian tu jumpalah penerbitnya kat situ. Dah dikenal-kenalkan. So yang hantar mi tadi tu, dia pun dah beredar, dia kata dia nak ambil orang rumah dia ke apa, something like that. So I dengan beberapa orang kat situ dan dengan penerbit tu. Tak berapa kenal sangat lah Abang Usop budak-budak muda ni kan. Tapi my matlamat adalah ada seorang penerbit muda nak my skrip komedi lah, telemovie nak bikin. Okay. Dah berbincang. Actually Abang Usop cakap saya dah ada skripnya gini. Kata okey, bagus. Dari dalam perbincangan sambil makan semua, so tiba-tiba phone dia berdering. Itu dah pukul 11 lebih dah. Sekali dia pun cakap, nanti dululah, abang lagi berbual dengan Cik Usop ni lah pasal
apa ni skrip ni. Nanti kau kenapa? Motor kau rosak kat mana? Kat tempat apa tu, ada satu tempat army tu apa? Jalan Kayu punya army tu apa tempat dia? Jalan Seletar, Kayu. Seletar. Oh, Seletar. Seletar Army Camp ke apa. Seletar Motor dia base. rosak kat motor dia rosak kat situ. Okey, nanti abang akan fetch you lah. Biarkan motor tu kat situ. Nanti dengan Abang Sob kita pergi sana. Right. So dah habis bincang. Kata Abang Sob, nanti ikut saya ambil my apa ni? Adik tu lah yang motor dia rosak kat situ. Nanti lepas tu saya hantar Abang Sob balik lah. Okey lah. So lepas tu kita ada satu couple penerbit tu dengan Abang Sob. Dia Abang Sob dia duduk depan lah. Satu couple kan duduk belakang lah. So dah duduk, terus kita pun beredar lah nak pergi ambil si adik dia yang motor rosak tu lah. Terus pergi jalan sana. Jadi bila waktu dah dari Jalan Kayu tu turun aja kat tempat lorong tu, macam tertiba ada anjing hitam cross the road. Kau tak silap nama dia Rizal lah. Rizal, nampak tak anjing hitam tu? Nampak Abang Sob. Kenapa tu? Tak tahulah. Anjing hitam ni entah macam keras. Abang Sob cakap gitu tau. Cilah. So telefon dia berbunyi. Berbunyi lagi dia telefon. Dia suruh dia punya assistant kat belakang jawab lah pasal dia lagi drive kan. Dia kata, okey. Kita nak dekat datang ni. Okey. Kau standby je kat situ. So janjilah perjanjiannya tu. Nak tempat apa tu, Seletar Camp lah, tak tahu. Tapi tempat dia gelap lah Suzairi. Yalah. Gelap. Ni pernah kena kat sana Pernah kat sana? Ada rumah kat sana? Ya, rumah. Camp, pernah pergi sana? Camp kan. Pernah. So jadi entah macam mana dah sampai kat tempat dekat-dekat tu. Lampu macam lampu kampung lah, lampu oren, kecil-kecil, gelap. Gitu. dim-dim, betul. Jadi tiba-tiba kereta dia rosak. Kata merepeknya ni. Dah lah tadi anjing hitam kan. Kereta dia rosak. Alamak. Rizal kenapa? Tak tahu Abang Sob. Rosak ni. Ini yang tak sedap ni. Dia bilang gitu tau. Dia kata ini yang tak sedap ni. Abang Sob pun tak sedap lah kan. Sekarang kereta dia macam turun bukit gini. Jalan gitu. Tak boleh hidup tak boleh. Sekali Abang Sob duduk sebelah kiri. Sini driver. Duduk sebelah sini. Sekali macam kat tepi je tu lah. Sebelah sana tu. Cameraman kita tu. Sebelah ujung sana tu. Abang Sob sudah ternampak benda tu lah. Ternampak tau. Tengok. Apa tu? Ni kereta ni jalan pelan-pelan gitu macam. Apa? Nampak apa? Itulah rambut panjang. Oh, dia lagi. Itu rambut panjang tapi warna hitam. Rambut dia hitam. Kain putih lah. Okey. Lagi duduk macam kat batu tertinggi. Ya Allah. Ada takut tau. Yang diorang tak perasan mula-mula. Sekali betul-betul kereta tu berhenti. Dia kat tepi sini, dia membangun. Dia datang sini. Ya. Si dua badul kat tak belakang nampak. ni, mana? Ya Allah. Lari. Dia datang kat tempat Abang Sob sini, Suzairi minta Dia ampun. glide Dia macam mana? Jalan? Tak ada, dia jalan aja. Tak perasan lah pasal kita dah takut ketakutan kan. Kali dia dah sampai sini, yang driver ni pun, ya Allah. Prum, dia lari. Aku nak lari macam mana? Pintu kat sini kan? Makanya, aku punya seal belt ni belum buka lagi tau. Dah tak boleh buka pun. Ni macam gini, ada sling bag. I bawa sling bag. Macam gini. Ya Allah, dia dah tegak tepi tingkap. Tak berani tengok. Gini-gini aja tau. Yang si driver dah hilang, si pasangan ni dah mana pergi kan. Jadi dah tegini. Astagfirullahaladzim. So bacalah. Kata aku apa aku baca. Bukan ayat-ayat yang terror-terror punya tau. Teringat pendekar-pendekar cerita Purbawara dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hati tak hilang ni. Baca lagi tau. 3 kali Suzairi. Qul huwallahu kuat tau ayat dia. Sebelah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, malaikat apa sebelah kanan. Sebelah kiri lagi satu. Kanan kiri 4 kan. Kuat tau. Ya Allah. Sudah. Kali tu macam mana Suzairi? Takutlah. Inilah seumur hidup Abang Sob tak pernah nampak benda ni tau. Satu macam punya ketakutan lah. So baca 2 kali masih gagah. 3 kali masih gagah. Sekali dalam hati, ya Allah, apa jadi dengan anak aku, bini aku kalau aku kena cekik mati apa kan. Sengit Suzairi, sengit.
Dah lagu lain pula Dah lain. Ha. Tiba-tiba Abang Sok dengar apa? Cut! Oh, dah berlakon syuting Aku apa? kena gegebor lah. Oh. Lah. So kita pun kenalah dengar-dengar gini semua. Kita pun dengar. Ya Allah, subhanallah. Tapi pasal ketika tu ni production ni, I tak tahulah. Pasal kita tak boleh marah. Pasal I know you all buat production. Tapi kita orangnya memang tak berang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tapi tak apa. Abang Sok marah tak marah. Tapi takut. Tak marah tapi takut. Dah. Semua datang kru-kru. Jadi dia punya producer sudah datang ke sini. Cepat jalan. Cameraman kat dalam tadi dah kena kacau. Itu baru rasa takut betul tau. Jalan. So, dalam seminggu dua Suzairi, phobia to me, setiap kali driving balik malam, park kat rumah, kat multi-story car park, dah phobia Jadi phobia sekejap. Dalam seminggu dua. Yelah. Balik malam aja lah. Malam macam pukul 12 ke atas ke 1-2 kan. Ada recording ke, ada apa ke, ada acara show. Jadi balik kat rumah sendiri, kat multi-story car park. Boleh takut sendiri tau tengok cermin. Ya Allah. Takut. Tapi kalau ada orang rumah tak lah. Boleh dah terbayang-bayang lah. Boleh pimpin kan. Ini sendiri itulah ceritanya. Ya, yang dangernya kita tak tahu kesihatan orang tu macam mana. Takut kalau nak sabur orang tu, sikit orang sabur tu ada heart problem ke apa? Iya, betul-betul. I think kalau tak silap penerbitnya macam ada tanya-tanya kawan. Ada sakit apa ke? Ya, kata gitu dia tanya. Pasal saya pernah bercerita dengan kawan-kawan semua bila mereka dah tengok cerita Gegebor tu sendiri. Nasib baik esok kau punya scene kau terikat tau. Kalau scene kau lapang gini Suzairi, apa yang ada depan aku semua aku lempar. Nasib lah kalau benda tu engkau orang yang menyamar, nasib bang korang. Dia macam apa abang tu kan BJ Kadir kan? Iyalah. Dia baca macam kenapa aku dah baca ayat kursi ni tak betul. Tak hilang-hilang. Itu kalau abang Usop memang aku bedal si. Tapi kalau nak bedal si tukang lompat-lompat tu, si gula-gula tu, tak tahu kau nak bedal dia hilang, engkau pun jangan tunggu-tunggulah terbalik cabut sudahlah. Aduh. Itu tu ceritanya lah. Tapi itulah pengalaman-pengalamannya lah. Yes, itulah kita ending dengan satu cerita yang semua kena aduh ya Allah, kena tembak. Kan ya, tapi, kan betul lah. Betul sikit. Gegebor kong asam. Tapi alhamdulillah lah pasal pengalaman ni tidak ada yang macam mengerikan lah, tak adalah. Pertama kita banyak baca-baca dan sebagainya. Baca-baca. Itu je lah. Dan perjalanan tu kau seorang tu zikir je lah. Yang mudah-mudah, yang senang kan. Keluar rumah ada bacaan dia. Nak naik kenderaan ada bacaan dia. Turun kenderaan ada bacanya. Berzikir je dalam hati lah. Begitulah ceritanya. Begitu ceritanya. Terima kasih Abang Yusof. Sebab tu Syafiq pun dah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, tak tahu apa dia cek. Okey, terima kasih banyak. Seperti biasa kalau tamu datang kita tak akan kan. Yalah, biasa lah. Alhamdulillah. So ada something tu Abang Yusof sekejap Allah. Okey. Yang ni seperti biasa kita ada daripada Zigzag Design. Alhamdulillah. Setiap itu ada ayat dan lain saya tak tahu awak dapat apa? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Okey. Dan yang ni pula daripada Thai TSG. Alhamdulillah. Crepe dan ada air juga. So kek tu ni apa? Tuang aja bubuh kat situ, kat kek tu. Ni krim dia saya rasa. Okeylah. Yang ni pula teh dia. Canggih betul lah makanan zaman sekarang sekarang ni, subhanallah. Yang ni pula daripada 15SG. Okey, 15SG. Terima kasih 15SG. Dalam tak silap, mak kau dia.
Dalam ni kalau tak silap apa dalam? Ada biskut apa Oh, kek. kek. Yes. Boleh kan okay. beli makanan? Ke favourite? Oh, ni yang anak-anak suka lah ni. Kan? Kek. Apa kata? Tak ada. Susah nama nak tutup. Tak tahu macam mana nak tutup. Ini daripada Whisking House. Onde-onde cake. Oh, okay. Dan ni pun sama daripada Whisking House juga. Dalam tu ada cream puff. Cream puff. Suka? Suka. Sukalah. Sukalah kan? Alah. Nak tunjuk? Kasih orang tunjuk. Alhamdulillah. Kan? Dah sedawa pula. Wah, ni dia. Atas sikit. Suka. Oh, suka. Boleh lah ni. Macam mana dia punya tutup ni? Apa nanti kita tutup lah. Allah. Tunjuk dululah. Okey. Ini face mist daripada Nur Ilham. Kau macam penat-penat ke apa, habis spray gitu. Kan? Face mist. Okey. Kasi orang rumah ke apa. Jadi saya spray kat tempat saya. Kalau saya makin muda, alhamdulillah. Kan? Licin seperti watermelon. Dan ni minyak wangi daripada Zila Solihin. Minyak wangi. Lupa pula nak buka dia punya cover. Dah. Kau sengaja lah suruh kita buka tau. Okey. Subhanallah, tak fokus hari ni Kita ketawa. Okey. Boleh lah. Baru nak buka je dah bau wangi ya Suzari. Ya ke? Alright. Ni dia. Bila saya pakai ni, mudah-mudahan ramai wanita ikut. Tidak. Banyak penyapu di luar rumah. Habis. Balik, abang tengok mangga pintu dah tukar. Banyak. Terpaksa tidur luar. Tapi tak apa. Bila dah buat gitu, kita calit Wali Fragrance. Mungkin setiap mangga dikunci akan terbuka balik. Ya ke? Macam Mr. Cameraman kita cuba malam ni. Malam Jumaat. Afdal? Yes. Okey. Dan ini daripada Snack Town. Oh, okey. Okey, ni daripada Snack Town. Cemil-cemilan kan? Yalah, ni biasa cemil-cemilan. Memang abang suka dengan cemil-cemilan. Mentahlah lagi kalau tengok bola kan. Bola ke mana, cemil-cemilannya ke mana. Itu kalau 2-3 pagi. Tapi kan? Okey, bagi you all semua, terima kasih kepada semua sponsor-sponsor kita hari ini. Bagi Snack Town, kalau nak order, boleh kalau nak beli barangan Snack Town boleh. Bawah ni ada Snack Town punya IG dengan Facebook. Kalau nak order ke WhatsApp dengan dorang, jangan lupa sertakan kod Puaka Official untuk dapatkan 10% diskaun. Tapi anda boleh dapat 10% diskaun sekiranya anda belanja sebanyak $30 ke atas gitu. Terima kasih sekali lagi kepada semua sponsor-sponsor kita hari ini. Terima kasih Abang Yusof kerana bersudi meluangkan masa buat puaka hari ini. Dan memandangkan masa tu emas, masa tu berharga. Adalah something lagi untuk Abang Yusof. Ada lagi. Ada. Nah ni. Ni dia. Ni. Daripada Time to Hijrah. Okey. Ataupun the counter clockwise specialist. Bukalah. Congratulations, you truly deserve this beautiful true piece. Wah. Kena tolak. Oh yo. Plastik tu. Tangan tu. Teren. Kemudian buka. Alhamdulillah. Jam. Usop. Pakai jam ni jangan balik pukul 12 malam ke atas. Nanti jadi misteri jam 12. Astaghfirullahaladzim.
Yang aku buat janji sendiri siapa suruh kan. Ni jam terbalik tahu kan? Jam Dia terbalik. Putaran ya Allah. macam tawaf gitu, anti clockwise. Oh ya Arab punya ni. Boleh balik lepas 12. Dah terbalik. Ya tak ya. Satu pagi. Salah lah jam. Salahkan jam. Salah pakai jam. Habis jalan Gostan. Balik Gostan. Boleh. Thank you very much Suzari. Ya Allah. Terima kasih Sulaiman dan Suzana. Suzana pula. Sulaiman dengan Diana. Suzana tu yang Kau janganlah. Terima kasih Sulaiman dan Diana kerana jam ini untuk Abang Yusof, dan terima kasih sekali lagi untuk semua sponsor. Dan bagi you all, kalau nak support kita beli barang-barangan Puaka, boleh ke Puaka SG, puakasg.com, dan jangan lupa like dan subscribe Susu TVC. Subscribe free of charge, just press subscribe aja. Dan jangan lupa follow Instagram kami di Puaka Official. Dan kalau ada apa-apa, nak jadi tamu ke apa, boleh hantar email ke puakasg@gmail.com. So, untuk semua, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan anda. Ingat, puaka tak kenal usia. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Di waktu dan hari yang sama, malam Jumaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Dia punya banyak sebetulnya cerita-cerita dia tadi. Ada beberapa poin yang saya nak ketengahkan. Yang first sekali adalah tentang yang jenis perubatan pakai telur, kemudian dengan keris dan lain-lainnya. Apakah ini yang disyariatkan oleh Nabi SAW? Apakah ini yang disyariatkan oleh para ulama ataupun para tabi'in, para sahabat Nabi SAW? So, sebetulnya tak ada dalil yang khusus tentang benda seperti ini. Dan ini saya rasa adalah perubatan Melayu kita, tradisional Melayu kita, yang di mana wallahu alam saya tak tahu apa yang dibacakan ketika diusapkan telur tersebut ataupun ketika asapkan keris tersebut. Wallahu alam, saya tak tahu apa dia punya bacaan-bacaan dia. Dan yang mana tak diajarkan oleh para ulama, sebaiknya kita tinggalkan. Sebab apa? Dia boleh mengundang. Saya tak bilang, oh ini terus syirik terus. Boleh mengundang kepada kesyirikan. Berdasarkan apa yang dibaca, kemudian amalan-amalan tersebut. Okay? So, sebaiknya kita stick dengan ruqyah syariah. Benda-benda yang pelik-pelik ni semua, kalau boleh jangan buat. Right? So, paling mudah sekali kita ruqyahkan diri kita sendiri, baca Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul dengan ayat-ayat ruqyah yang lain. Go search Google tentang ayat ruqyah-ruqyah yang lain daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Stay with that. Jangan keluar daripada tu. Right? Kemudian yang kedua, ada tentang tentang bertapa. So, tentang yang bertapa ni apakah dianjurkan dalam Islam? So, bertapa ni boleh juga dipanggil sebagai uzlah. Yang mana Nabi SAW pun beruzlah juga di Gua Hira, Gua Thur dan lain-lainnya. Okay? So, ini menunjukkan ketika Nabi SAW so-called beruzlah, maknanya Nabi SAW menjauhkan diri daripada manusia dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja tujuannya. Tidak ada tujuan yang lain untuk menaikkan semangat. Tak ada tujuan lain untuk biar tak takut dengan jin. Tak ada tujuan lain biar ada kekebalan ataupun ada ilmu-ilmu tertentu bila you beruzlah ataupun you bertapa. Tak. Tapi hanya fokus antara you dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, kalau you ada niat-niat seperti naikkan semangat tadi, kemudian biar rasa tak takut, saya ada. Di antaranya wirid ataupun bacaan daripada Wirdul Latif. Wirid Latif itu pun disusun oleh ulama. Dia katakan Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Yang bermaksud apa? Bismillah dengan nama Allah. Wa man yu'min billah, dan siapa sahaja yang beriman kepada Allah, yang percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, la khaufun alaih. Tidak ada rasa takut ke atas dirinya. Maknanya dia selagi yang dia tahu yang Allah ni ada, yang dia percaya dengan Allah, insya-Allah, yang mana dia percaya yang Allah akan jaga dia, maka tidak ada ketakutan bagi diri dia. Jadi tak payah nak pergi bertapa-tapa ni semua, tak payahlah.
InsyaAllah. So tak payah nak test kita punya semangat, nak test kita punya ketakutan kita, tak payah test. Ada rasa takut itu termasuk daripada sifat manusiawi. It's normal to be scared. Tapi jangan terlalu takut sangat. Alright? Kemudian yang ketiga, ada tentang yang tadi production yang yang buat prank, menakut-nakutkan, jadi hantu dan lain-lain. Apakah dianjurkan? Sebaiknya jangan buat macam gitu. Sebab apa? Dia akan menakutkan orang tersebut. Kemudian yang kedua, dia akan menjatuhkan keimanannya. Ketika you selalu buat macam gitu, sama ketika untuk zaman-zaman dulu. Saya pun dulu kena juga sama. Jadi ketika kita nak main keluar ke, kita main hide and seek ke apa, dia cakap, jangan main malam-malam. Nanti nanti hantu tu nanti dia ambil, dia masukkan kat dalam dia semua, ataupun dia pergi sembunyikan, dia ambil jadi anak dan lain-lainnya. Jadi mana-mana kita nak pergi sekarang, malam-malam kita jadi takut. Disebabkan apa? Disebabkan sudah dimomokkan, sudah diinstalkan daripada kecil tu, bila ada tempat gelap maka akan ada momok. Sehingga ada juga pemikiran-pemikiran yang menakutkan, iaitu malam Jumaat. Selalu macam gitu. Nanti kalau hari ni kan malam Jumaat. Ni, alamak, mesti ada benda yang menakutkan. Sebetulnya malam Jumaat adalah termasuk malam yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Malam Jumaat, Khamis malam tu adalah termasuk daripada hari Jumaat, dan hari Jumaat adalah sayyidul ayyam, iaitu tuan daripada segala hari. Maka dianjurkan ketika malam Jumaat tu perbanyakkan baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Mulk, perbanyakkan baca Yasin, perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang dulu tu mereka menakut-nakutkan malam Jumaat, jadi orang malam Jumaat semua tak nak pergi surau. Malam Jumaat je tak nak pergi masjid. Malam Jumaat je tak nak ibadah seorang-seorang kat dalam bilik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak nak. Sebab apa? Rasa takut disebabkan dah dimasukkan daripada kecil tu, malam Jumaat adalah malam hantu. Malam Jumaat adalah malam seram. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Ketika adanya keyakinan seperti itu, maka kita punya keimanan tu pada Allah Subhanahu Wa Taala makin lama makin lemah. Jadi tak nak solat tahajud malam. Sebab apa? Orang solat tahajud malam, orang akan bangun malam, tengah-tengah malam, gelap, sendiri, seorang, solat. Dia rasa takut. Jangan ada seperti itu fikiran dan juga perasaan. InsyaAllah, apapun jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.